Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okey, Waalaikumsalam. Hmm, sudut autism ada steaming juga tak? Bergantung. Okey, anak yang tak ada autism pun ada steaming kadang-kadang. Okey. So, kena faham apakah maksud steaming tu sebenarnya dan tujuan dia untuk apa. Sebab kalau anak tak ada autism pun ada juga sometimes ada that steaming. Sebab dia berkaitan dengan sensory. Alright, so tidak anak sudut autism ataupun ada autism yang tak steaming pun ada. So dia steaming tu bukan, dia salah satu ciri tapi bukan ciri wajib bagi autism. Alright. Okay, so topik malam ni, saya nak bercerita tentang topik malam ni. Okay, so topik malam ni adalah seperti yang ditajuk lah, anak faham tapi tak sebut. Okay, anak faham tapi tak sebut. Sebab saya rasa saya banyak menerima um, pertanyaan, banyak menerima, bukan setakat pertanyaan lah, actually banyak juga yang saya dapati kes-kes yang berkaitan dengan anak faham tapi dia tak sebut. Kan? Alright. Okay, so siapa kat sini yang mengalami isu tu? Cuba komen sikit, nak tengok. Berapa ramai yang dalam kemah. Dalam kemah lah, apa lagi, takut anak kacau kan? Kita live kat dalam kemah malam ni. Okay, yes. So anak faham tu maksudnya selalunya faham arahan lah mostly. Okay, mostly kebanyakannya merujuk kepada anak faham kepada arahan yang kita berikan, tapi bila suruh dia sebut, dia tak sebut. Dia tak boleh nak sebut. Macam tu. So saya nak bagi ada beberapa kemungkinan. Okay, ada beberapa kemungkinan okay, anak macam tu. Dia ada beberapa kemungkinan, mungkin ada beberapa perkara yang anda kena buat untuk membolehkan anak sebut. Okey. Okey, ramai yang cakap tak nak ikut. Okey, anak tak nak ikut cakap. Kita sebut dia tak ikut. Kita sebut dia tak sebut balik. Kan dia tak tiru apa yang kita cakap, tapi bila kita bagi arahan, dia akan buat. Okey, so kenapa benda tu berlaku? So malam ni saya nak explain. Mungkin ada beberapa perkara. Dia bukanlah apa tu? Dia bukanlah kita panggil sebagai satu sebab je, bukan. Okey, ada banyak perkara yang boleh menyebabkan anak jadi macam tu. Antaranya malam ni saya share 3 perkara. Kan malam ni saya share 3 perkara, 3 sebab ataupun 3 kemungkinan anak jadi macam tu. Okey. Okey. Okey, berapa orang lagi dah yang masuk? Kan nanti saya dah explain baru masuk kan minta saya explain balik. Tengah main sikit masuk kan. Okey. Alright. So dia macam ni. Mukadimah sikit So bila dalam proses kita mengajar anak bercakap ni, memang antara ciri-ciri, bukan antara ciri-ciri, antara kemahiran-kemahiran awal yang kita akan tengok, yang kita nak tengok daripada anak-anak ni adalah dia panggil sebagai kebolehan untuk meniru. Kan, kebolehan untuk meniru. Meniru apa? Tiru apa yang kita cakap. So itu adalah skill. Meniru adalah kemahiran asas. Yes. Sebab tu ramai yang risau kalau anak tak tiru, betul tak? Dan memang patut dirisaukan. Okay, kalau anak tak tiru. So bila kemahiran meniru ni berlaku, okay, so bila kemahiran meniru ni berlaku, so kemahiran meniru ni kebanyakan kita biasa akan lihat pada awal perkembangan, contohnya masa umur bawah setahun, yang itu kebanyakan anak akan tiru dari sudut kita punya perbuatan dulu. Apa yang kita buat, kita ketuk, dia ketuk, kita ambil, kita masukkan barang dalam bekas, dia tiru. Alright, so itu yang berlaku dulu. Maksudnya perbuatan dulu. Kita buat bye-bye, dia tiru pergerakan bye-bye tu. Itu perkembangan awal konsep meniru. So kalau let's say anak tadi ni meniru aksi tak boleh lagi, okay, meniru perbuatan masih lagi tak ada.
So meniru percakapan ataupun sebutan yang tu lebih susah. So that's why untuk perkembangan anda kena tengok dulu yang pertama sekali anak tiru tak perbuatan kita dari sudut fizikal lah. So kalau dah tiru tu okey. Contoh kalau kita babai, dia babai balik tak? Itu contohlah. Sebab yang ini motor besar senang nak nampak macam ni je. Yang ini halus ni tak nampak. Bibir gerak sikit-sikit dengan kat dalam lidah gerak tu lagilah tak nampak. Okay, tak nampak macam mana movement lidah kat dalam tu angkat ke apa tu tak nampak. So dia lebih susah berbanding yang macam bye-bye semua benda ni. Dan juga dia ada juga pergerakan kita panggil sebagai pergerakan motor halus. Contoh macam menggunakan jari ataupun tangan ni, contoh kita ambil benda letak dalam dalam bekas ke kan, yang guna small muscle ni dia tiru tak? Macam tu lah. Ataupun dia tiru tak? Okay, dan lepas tu bila umur dekat-dekat setahun, sebelum setahun lah, tapi dekat-dekat setahun, biasanya kita akan dengar anak akan start tiru bunyi. Bukan semua bunyi, tapi dia cuba untuk tiru bunyi. Walaupun tak exactly sama dengan apa yang kita buat. Okay, contohlah kita buat miau untuk kucing, dia adalah bunyi macam tu je. Kan dia cuba nak tiru tapi bunyi tu takkan sama. Belum. So itu level biasanya dekat setahun ataupun setahun lebih. Dia bukanlah sebelum setahun tu semua sama macam tu, tak. Dia ada range. Okay, range tu maksudnya biasanya 10 bulan ke setahun ataupun setahun lebih sikit. Bunyi tu tak exactly, dia akan banyak tiru, dia akan cuba nak tiru apa yang kita sebut. Dia akan cuba nak tiru bunyi-bunyi yang kita buat. Tapi bunyi tu takkan exactly sama. Kalau exactly sama bagus, kalau tak exactly sama pun tak apa. Tak apa. Okay, so kalau kata kita sebut ball, anak bah. Contoh, kita sebut, ada ball. Macam ni ada ball, kita main ball. Anak bah. Anak sebut macam tu je, bah. Macam tu je. Kan bila kita cakap ball, dia sebut bah. Tapi bukanlah konsisten. Ada time dia tiru, ada time dia tak akan tiru. Jangan kata anak tu setiap kali kita sebut dia tiru, memang tak akan berlaku. Kan kadang-kadang ramai yang saya jumpa kata anak ada tiru juga kadang-kadang. Ada time dia tak tiru, ada time dia tiru dan that's normal. Untuk anak yang tak delay pun memang macam tu. Dia tak akan tiru setiap masa, setiap saat, setiap kali, 10 kali kita sebut. 10 kalilah dia tiru takkan berlaku. Kadang 10 kali kita sebut, sekali dia tiru. Kita sebut lagi 10 kali, sekali dia tiru. Macam tu. Okay? So jangan expect anak tu akan tiru setiap masa kita cakap, takkan berlaku. Tapi once anak nampak anak cuba nak tiru, cuba nak tiru. Bila kita cakap tu adalah kadang-kadang tertiru. Dia tak tiru semua tapi ada beberapa words ataupun bunyi yang kita cakap dia akan tiru. Bukan semua. Okay? So, it's okay. Memang macam tu. So, jangan kita kata mama nak makan, kita pun expect anak sebut mama nak makan. Memang takkan berlaku. Takkan berlaku. Paling-paling keluarkan ataupun tak keluar langsung sebab panjang sangat. Okay. Sebut bau. Okay. So maksudnya that's a proses meniru. Jangan expect benda tu berlaku perfect. Dan kalau kita expect macam tu, of course kita lah kecewa sekejap lagi. Risau seseorang kan. So dia develop macam tu. So bila umur setahun lebih, ada anak dia start awal, dia akan tiru perkataan. Perkataan contoh tadi macam ball jadi ba, mama contohnya kan. Yang senang-senang lah ayah, dia yah je ke contoh dia. Dia takkan tepat. Kalau tepat alhamdulillah, kalau tak tepat pun tak apa. Yang tu. Maksud dia kat situ. Okay. Tak tepat tak apa. It's okay. Kalau tepat alhamdulillah. Alright. So proses tu. And then setahun setengah biasanya anak akan ada dah start spontaneous punya yang dia keluarkan. Apa yang spontan tu? Perkataan spontan ataupun bunyi yang spontan. Tu setahun setengah. Ada yang keluar lebih awal bagus. Tapi limit dia borderline ataupun kita panggil sebagai hujung dalam range perkembangan tu, hujung dia adalah setahun setengah. So setahun setengah anak dah kena ada at least dah boleh sebut bunyi ataupun perkataan secara spontan. Sendiri sebut, bukan tiru kita sebut lagi. Okay? Any words. Dia tak ada specific words yang nak kena sama semua budak kena dapat dalam masa tu, tak. Okay. Alright, sebab dia bukan semua budak akan ada wakat yang sama. Ada anak mungkin first word dia bola, ada anak mungkin first word dia mama, ada anak mungkin first word dia abah,
Ada anak mungkin first word dia apa? Anak saya first word dia kipas. Ah, kipas. Pas. Pas dia bunyi. Kan kipas. Sebab dia suka tengok kipas. Jadi repetition dekat kipas tu banyak kali. So dia dapat yang tu dulu. Mama dapat lagi lambat daripada kipas dapat dulu. Okay, itu first word. First word can be any words. Tapi words tu biasanya adalah perkataan yang kita selalu ulang dengan anak. Mungkin sebab anak suka. Objek yang anak suka. Anak yang suka main mungkin. Then dia akan dapat yang tu dulu. So that's why setiap kanak-kanak dia tak sama first word dia. It's okay. Tapi yang penting kita tahu dia ada yang spontan dan umur setahun setengah. Alright. Walaupun tak tepat tak apa. Yang penting kita tahu dia memang merujuk kepada benda tu. Ada makna. Ketepatan tu memang akan ambil masa untuk sebutan tu jadi cantik. Alright. So tu proses nak tiru tadi ni. Jangan kata nanti anak setahun tak tiru tak tepat lagi ni, risau. Umur setahun. Dia tiru tapi tak tepat. It's okay. Yang tu normal. Yang penting dia ada cubaan meniru. Cubaan dia panggil. Okay. Cubaan tu yang kita nak tengok. Tepat tak tepat itu tak kisah dulu. Untuk awal-awal. Okay. Kalau anak anda umur bawah 3 tahun. Okay. Especially lah bawah 3 tahun. Ketepatan sebutan tu tak perlu dirisaukan sangat. Okay. Anak pelat-pelat sebutan salah-salah sebut tu bawah 3 tahun tak payah risau sangat. Okay. Lepas 3 tahun baru kita boleh betul-betul boleh check mana bunyi yang dia patut dah dapat, mana bunyi yang dia patut macam kata okey ada isu pelat ataupun sebutan kat sini. Tapi sebutan punya isu selalunya tak sesusah mana nak dibetulkan berbanding bahasa. Bahasa lebih susah. Bahasa ni maksud dia apa? Inilah ayat, perkataan, vocab. Alright. So tu proses meniru. Kenapa saya explain dulu sebab saya nak anda faham. Okay. Saya nak faham proses meniru tu dia ada perkembangan dia. Dia bukannya semua budak akan tiru. Ada anak yang memang tak tiru banyak. Okay, ni situasi dia tau. Dia macam ni. Bila kita nak tengok perkembangan anak tu, kita sebenarnya kita lebih tengok yang spontan. Menentukan anak tu berada dalam range normal ataupun tidak dalam perkembangan bercakap ni, kita tengok perkataan ataupun bunyi yang spontan keluar daripada mulut dia. Kalau bunyi tu ada makna, anda boleh kira dia sebagai vocab. Contoh miau bunyi tapi boleh kira dia sebagai vocab. Quack quack bunyi tapi dia ada makna, boleh kira dia sebagai vocab. Yay, dia guna masa dia happy, establish something, ada makna, is a vocab. Dia sounds tapi dia meaningful vocab. Okay, kalau kata anak tu dia tengok benda yang best, dia kata wow. Itu adalah bunyi tapi dia adalah vocab, meaningful vocab, boleh kira. Boleh dikira dalam bilangan vocab anak. And apa lagi? So anak itu verbal punya lah. Kan? Non-verbal dia ada gesture semua tapi kita nak tengok yang verbal. And then apa lagi? Oh. Kalau benda tu jatuh. Ada benda jatuh. Oh. Contoh kan? It's a sound tapi dia ada makna. So boleh dikira as a vocab. Vocab. Vocab tu semua yang ada makna. Termasuk sounds. Okay. Alright. So kalau makan. Sedap. Kan? Ataupun nyam-nyam. Kan dia makan disebut nyam-nyam. Dia nyam-nyam masa makan tu. Nyam-nyam tu merujuk kepada makan. It's a vocab. Meaningful vocab. So boleh dikira as a vocabulary. Okay. Alright. So itu adalah maksudnya dia asalkan benda tu ada makna dan memang merujuk kepada benda yang betul, situasi yang betul. Bukan dia sebut dan tiru kita cakap tanpa dia pun tak faham maksud dia apa. So kalau kata let's say anak menyanyi without understand dia punya maksud lagu tu apa. Itu bukan vocab sebab dia tak faham. Vocab ni adalah berkaitan dengan dia tahu tak apa yang dia sebut itu ada makna dan merujuk kepada apa. Tak kisah dia dapat vocab tu daripada mana, perkataan tu dia dapat daripada mana, tapi kita tengok dia guna tu betul ke tak. Situasi dia pakai tu betul ke tak. Kalau dia guna pada situasi yang betul dan kena dengan perkataan tu, then it's a meaningful. Kalau tak kena, bukan. Contoh anak tahu dia sebut bar, kan, ball ataupun sebut ball. Tapi bukan main ball pun duduk saja-saja sambil main Lego, ball. Sambil main Lego ni, duk sebut ball. Ball. Tak ada kaitan dengan ball, tak ada.
tak ada dikaitkan dengan apa-apa pun kat situ. Yang tu tak ada makna. Itu dipanggil ekolalia. Itu ekolalia. Kan dia delay punya ekolalia. Contoh ataupun dia ada skrip daripada TV. Contoh dia ambil mana-mana skrip TV, lepas tu dia ulang balik tapi tak ada kaitan dengan situasi. Tak ada kaitan. So it's not meaningful lah. So itu bukan vocab. Bukan, sebab dia tak ada understanding on perkataan tu. Tu maksud dia. Okay? So dia akan kaitkan something dengan something. Dia boleh kaitkan something dengan something is a vocab. So kita tahu okay, dia dah develop kefahaman dekat situ. So sangat penting untuk develop kefahaman untuk membolehkan anak bercakap sebenarnya. Okay, kalau hujan dia nyanyi Rain Rain Go Away. So dia dah kaitkan lagu Rain Rain Go Away tu dikaitkan dengan hujan. Tapi Rain Rain Go Away tu kita tak bolehlah pakai, kita tak bolehlah kira sebagai 4 perkataan kat situ, tak boleh. It's a song kan, tapi song tu diambil Rain Rain Go Away tu sebagai satu seketul dan dia merujuk kepada situasi hujan. Objek hujan tu tadi. So Rain Rain Go Away is a satu vocab. Sebab dia merujuk kepada satu makna. Itu cara pengiraan dia. Dia bukan 4. Tapi dia satu. Dia ambil benda tu satu dan dia merujuk kepada benda tu. So ayat dia dah lain. Okay? Faham kat sini? So it's a vocab. Understand. Maksudnya dia faham. Dia ingat, okay, benda tu hujan, air turun-turun tu nama dia Rain Rain Go Away. Sebab selalu dia nyanyi lagu tu, dia dah nampak, oh dikaitkan dengan benda yang turun-turun tu. So dia ambil sebagai satu seketul merujuk kepada objek itu. So dia kira sebagai satu vocab. Okay. Alright. So asalkan ada makna. Kalau tak ada makna saya pun tak tahu. Jangan tanya saya. Kalau perkataan anak anda sebut tu kira perkataan ke tak, saya akan tanya balik. Dia merujuk kepada something tak? Kalau merujuk kepada something, yes, it's a vocab. Kalau tak ada, bukan. Okay. Tanya Sarah ni vocab ke tak, saya pun tak tahu. Dia kena tengok situation. Dia guna tu bila? Rujuk kepada apa? Macam tu. Alright, kalau ada meaning dan rujukan dia tu betul, yes. Dia faham. Kalau tak ada rujukan, bukan. Dia macam tu. Okay, so apa 3 perkara yang mungkin berlaku? 3 perkara faktor penyebab anak tadi ni tak boleh nak sebut. Susah nak sebut. Ada kefahaman tapi tak boleh nak sebut. Alright. So apa? So saya kata tadi sebutan bermula paling last tahun 6. Okay, anak akan sebut secara spontan. So kita nak sebut sometimes apa yang parents risaukan bila anak tak tiru. Okay, tapi ada satu situation yang saya nak jelaskan. Ada anak yang memang dia tak tiru banyak sangat. Tapi spontan dia ada. Okay, dia tak tiru banyak sangat. Cuma kalau kita cakap dia tak tiru sangat. Okay, dia tak akan macam, dia akan dengar. Tapi dia tak tiru balik. Tapi nanti tiba-tiba dia pakai sendiri dan digunakan benda tu dengan betul. Vocabulary dia, maksudnya perkataan tu digunakan secara spontan dan tepat dan sesuai dengan situasi. Okay, so kalau macam tu tak apa. Maksudnya anda tak perlu fikir sangat pasal meniru ni, tengok yang spontan. Sebab meniru tu hanya indication awal untuk anak cakap sahaja. Sampai umur tertentu anak takkan tiru dah. Dia akan guna. Contohnya anak kalau umur dah 3 tahun, 3 tahun lebih, once dia dah boleh berbual menggunakan vocabulary dia sendiri, dia tak akan banyak tiru. Dia akan kurang dah tiru tu, mungkin sikit-sikit sangatlah tiru tu. Sebab dia indication awal je yang meniru tu because anak nak communicate tapi dia tak banyak vocab. So dia akan tiru because of just for the sake of nak communicate dengan kita. Okay, so meniru tu pun ada function. It's a communication function. Dia bukan saja-saja anak tiru. That's why kalau anak tak nak communicate dengan kita ataupun memang tak ada keinginan untuk berkomunikasi dan connect dengan orang lain, dia tak akan tiru pun apa orang tu cakap. Sebenarnya because meniru adalah proses ataupun satu kaedah komunikasi. Cara kita connect with other people. Contoh anak kita cakap, kita tiru balik dia cakap apa. Because kenapa? Sebab kita nak connect dengan anak kita. Kalau kita tak kisah dia cakap apa, kita pun tak bother nak tiru, betul tak? Walaupun kita boleh tiru, kita tak bother. Kita just tak kisah untuk tiru ataupun tidak.
So that's why sebenarnya benda awal nak develop adalah develop the connection before develop anak untuk tiru, sebelum tu. Okay. Okay. Yes. So ada anak yang memang tak tiru tapi dia guna secara spontan. Terus pakai secara spontan dan okey. Tak ada masalah. Alright. So yang pertama sekali kemungkinan anak tak tiru adalah faktor yang pertama adalah anak tadi kurang kefahaman auditory. Okay. Maksudnya kefahaman auditory dia tu masih lagi tak banyak. Ni salah satu kemungkinan. Okay, ada banyak kes saya jumpa dia, anak tadi ni dia boleh follow arahan. Kenapa dia boleh follow arahan? Sebab dia boleh baca kita punya gesture, kita punya eye contact, kita punya attention kepada sesuatu benda, especially benda tu rutin. Okay, contoh. Okay, contoh saya bagi. Contoh kita nak suruh dia letak baju dalam bakul. Baju kotor letak dalam bakul. Alright. So katalah situasi tu kita daripada kecil benda tu rutin. Okay, benda tu rutin, dia macam daripada kecil kita ajar dia, okay baju letak dalam bakul, baju letak dalam bakul, buka baju letak dalam bakul. Daripada dia kecil sebelum dia boleh cakap lagi. Okay, so dia dah terbiasa baju kotor lepas buka letak dalam bakul. Dia dah tahu that rules. So, walaupun katalah let's say, walaupun lepas tu lama-lama dia tak fokus kepada apa yang dia dengar pun, even kalau dia tak faham sekalipun apa yang kita cakap, dia akan tahu situasi, okay baju kenalah letak dalam bakul. Walaupun kita letak kata, kita tak payah bagi arahan pun dia dah tahu apa nak buat. So macam mana anda nak identify anak tu sebenarnya dia faham rutin ataupun really faham apa yang dia dengar, cuba tukar arahan tu. Cuba tukar. Cuba tukar. Instead of baju kotor dia tu suruh letak dalam bakul, cuba tukar, adik baju letak dekat toilet tapi jangan tunjuk toilet tu, jangan tunjuk. Sebut je. Jangan tunjuk tu letak kat toilet sana tu, letak kat sana. Yang itu dia akan baca tangan kita tunjuk kat mana. Tu kemungkinan je. Anak akan baca, sometimes kita bercakap, kita banyak tangan kita bergerak, mata kita tengok ke arah something. Anak kalau dia cognitively dia cerdik, dia akan boleh baca. Macam kita baca, orang bercakap yang kita tak faham dia cakap apa. Tapi kita cuba cari cara, macam mana aku nak faham apa yang dia cuba masukkan. Kita akan tengok gesture tangan dia tunjuk kat mana ke. Kita akan tengok situasi tu, oh kalau dia bagi sampah, oh kalau sampah nak kena buang dalam tu sampah lah kot. Walaupun dia cakap tu sepatah habuk pun kita tak faham mungkin. So kita akan cuba, otak kita akan mencari apa tu? Information, mencari maksud apa yang orang tu sampaikan melalui apa information yang kita dah ada. So anak tadi dia cuba teka selalunya. Ada anak yang cuba teka. Dia tak faham pun apa yang dia dengar. Tapi dia tengok situasi tu, dia tengok kita punya gesture, dia tengok tangan kita tunjuk kat mana, mata kita tengok kat mana. So dia cuba teka. Dan dia cuba buat. Betul. Macam tu. Especially benda tu rutin. So untuk bercakap, kefahaman yang kena ada adalah kefahaman dipanggil sebagai kefahaman auditory. Dia faham apa yang dia dengar. Dia bukan, kalau faham gesture semua, yes dia boleh communicate pakai gesture tapi bukan bercakap. Sebab tu anak yang ada masalah pendengaran, yang memang tak dengar, kan yang tidak dipakaikan alat ke contoh je, ataupun memang pendengaran tu yang teruk yang susah nak diimprovekan dengan alat, dia boleh pakai sign language sebab dia faham, oh sign ini maksud dia apa, sign ini pergerakan ni maksud dia apa. Tapi kalau cakap dia memang tak akan boleh. Dia tak akan boleh sebut dengan betul sebab dia tak dengar. Sebab kita bercakap, kita perlukan dipanggil sebagai auditory feedback. Kita kena dengar apa yang kita, even apa yang kita cakap. Untuk kita tahu kita cakap tu betul ke tidak. Macam contoh contoh kalau kata telinga kita pekak, telinga kita tak dengar. Contohlah kalau anda sesema ke something. Telinga tu tersumbat or something. Kalau siapa kat sini pernah berlaku telinga tersumbat, macam tak dengar sangat. Kita bercakap, kalau kita bercakap, kita macam kita tak tahu betul ke tak apa yang kita cakapkan tu. Dan kita akan, kadang-kadang mungkin sebutan tu tersalah-salah sebab kita tak boleh nak monitor sebutan kita. So itu maksudnya anak tadi ni dia tidak faham secara, so tidak faham secara auditory bukanlah bermaksud anak tu ada masalah pendengaran, bukan. Bukan anak ada masalah pendengaran. Yes, memang of course dia akan ada masalah untuk faham dengan apa yang dia dengar. Tapi ada anak yang mostly, kebanyakan anak tak ada masalah pendengaran pun. Bukan sebab ada masalah pendengaran, bukan. Cuma dia tak boleh pick up apa yang dia dengar dan dia faham. Dia just dengar bunyi tu and mungkin sebagai macam di angin lalu je. Dia tak boleh pick up dan dia tak faham apa yang dia cakap, apa yang kita cakapkan dekat dia.
Dia macam dia tak faham semua, mungkin terlalu banyak yang kita cakap sampai dia tak faham satu habuk pun. "Dek, dia pergilah letak tu baju tu, letak dekat bakul kat sana tu, pergi letak baju kat bakul sana tu." Kalau kebayangkan kita yang baru nak belajar bercakap tu, tiba-tiba kan ada orang bagi arahan sepanjang-panjang itu. Agak-agak kita boleh pick up, tak apalah sebiji butir orang ni cakap. Aku pun tak tahu cakap apa, tapi kat sini inilah kot maksud dia, teka-teka je lah. Ah, okay. Dia just tak tahu, dia just tak tahu apa yang dia dengar. Too much. The way kita cakap sometimes effect benda tu. Saya tak kata semua. Tapi mungkin the way kita bercakap akan bagi efek kepada anak punya kefahaman apa yang dia dengar. Terlalu banyak ke contoh dia. Alright? Okay, itu salah satu. Maksudnya dia kurang kefahaman auditory. Bukan sebab masalah pendengaran, tapi because of masalah untuk pick up maklumat tu disebabkan oleh mungkin isu pada orang yang bercakap dengan dia ataupun dia sendiri ada masalah untuk fokus kepada input auditory yang dipanggil sebagai attention, tumpuan. Okay. So dia macam tu. Okay, tu yang pertama. Dia kenapa anak masih lagi tak sebut. So faham ni can be anything. But kalau setakat nak faham arahan rutin, anak tak perlu faham banyak perkataan pun. Dia faham kita tunjuk, dia faham rutin tu dan dia akan boleh buat arahan tu. Dia tak perlu faham banyak vocab pun. Sebab untuk bercakap kena faham banyak vocab. Untuk mula bercakap satu perkataan single words, satu perkataan first word, dia kena faham at least 40 ke 50 perkataan yang dia dengar. Jumlah tu, perkataan yang dia dengar kena faham dalam 40 ke 50. Cuba kira agak-agak berapa banyak yang anak faham perkataan tu. Okay. So maksudnya kena check dekat situ. Alright, kena check kefahaman dia auditory. Itu salah satulah. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua kenapa anak masih lagi tak sebut? Because anak tu tak tahu pun yang dia kena sebut. Kemungkinan dia. Ada banyak kes sebenarnya anak tu boleh sebut. Tapi dia just tak tahu, oh aku kena sebut ke masa ni. Sebab dia just tak tahu yang dia kena sebut benda tu. Dia pun tak faham kalau kita bagi arahan, adik sebutlah, sebut tu apa maksud perkataan sebut. Sebut tu kena buat apa. Sebut. Kalau kita kata adik sebutlah perkataan ni adik cakap, adik sebut. Cat, adik sebut cat. Dia macam dengar, dia macam khasya cat, khasya cat. Khasya cat. Mak aku nak suruh aku buat apa sebenarnya? Dia tak faham. The word sebut tu adalah dia tak tahu maksud dia apa. Memanglah kita suruh dia sebut, tapi arahan menyuruh tu pun dia tak faham apa. Sebutlah, sebut tu macam mana, apa maksud sebut? So dia pun tak tahu yang dia kena sebut. Sebab yang ini biasanya berlaku bila anak tadi ni dah dibiasakan dengan tunggu soalan kita ataupun tunggu arahan kita. Kan? So maksudnya biasanya dia akan kalau kita train anak tu untuk just maksudnya kan kalau biasanya anak yang lambat bercakap ni kita ada tendensi yang untuk bertanya banyak soalan dekat dia. So anak ni tadi kalau dah dibiasakan dengan soalan, dia akan tunggu untuk kita tanya baru dia jawab. Itu kalau dia jawab lah. Okay, kalau kita suruh kita sebut-sebut, adik ni cat, ni adik cat. Okay, dia dengar kita tengah cerita cat dekat dia, tapi dia kena sebut balik ke? Dia pun tak tahu dia kena sebut balik. Walaupun kita duk suruh adik sebutlah. Yang perkataan sebutlah tu pun dia tak faham pun, mungkin. Dia pun tak tahu dia kena buat apa. So itu maksudnya anak tadi mungkin sebenarnya boleh sebut, it just the way kita respond, the way kita bagi instruction dekat anak tadi tu, anak tu tak faham pun. Okay. So macam nak suruh dia faham konsep tu, yang tu ada teknik dia. Nak belajar teknik dia, join live malam esok. Siapa available untuk join live malam esok? Sebab malam esok saya ada satu program yang kita panggil sebagai Mummy Back to School. Actually Mummy Back to School tu adalah sepanjang bulan 1 ni yang saya akan bantu anda untuk belajar cara-cara untuk tarik perhatian anak untuk bercakap, dan also apa teknik yang anda boleh pakai untuk mereka siapa mengamuk kat rumah tu. Okay. Untuk mereka belajar bercakap. So dia ada banyak benda, dia bukan satu hari ni belajar terus hari ni saya boleh bagi semua tips anak-anak akan bercakap lepas habis live ni, bukan. Sangat banyak benda yang anda kena belajar untuk tahu dan faham anak tu apa isu dia. Okay. So maksudnya
esok, malam esok saya ada Mummy Back to School punya punya ni yang saya akan explain berkenaan macam mana kita nak tarik anak menarik, macam mana kita nak tarik anak kita supaya seronok berkomunikasi dengan kita. Dia rasa nak interact dengan kita, dia rasa seronok nak bercakap dengan kita. Sebab kalau keseronokan tu tak ada, anak ada beribu vocab pun dia tak akan datang bercakap dengan kita, takkan. Sebab dia just tak nak. So kunci pertama nak anak bercakap dan bersembang dengan kita adalah kita sendiri kena jadi orang yang memang dia nak cakap. So bukan semua orang kita nak bercakap dalam dunia ni, betul tak? Ada orang tertentu je yang kita nak bercakap. Kita tak nak bercakap dengan semua orang. Ada orang yang kita memang tak nak cakap. Because dia ada ciri-ciri dia orang yang kita tak nak cakap tu. So kita nak anak kita ni, kita nak jadi orang yang anak kita nak datang bercakap. Walaupun dia tak reti bercakap tapi dia nak datang bercakap juga. Apa yang keluar aku tak kisah tapi aku nak cakap because kau memang best gila. Ada macam tu. Mama ni best sangat lah. Kan dia macam seronok lah nak datang ni lagi because of cara mama respon tu best sangat. Sampai dia rasa dihargai, syok lah. Syok lah macam tu. Kita nak jadi macam tu. So anak tu akan keep coming cuba bercakap dengan kita walaupun dia susah, tapi dia akan keep coming nak bercakap dengan kita. Effort dia akan ada, effort dipanggil. Kalau effort tu tak ada, jangan haraplah kalau banyak perkataan dia ada pun jangan harap dia nak datang. Itu adalah dia panggil sebagai social emotion. Benda pertama sebelum seseorang tu nak berkomunikasi adalah social emotion punya. Dia bukan skill tapi something yang kita kena penuhi dulu. Keperluan social emotion dia keperluan. Kalau itu tak ada, jangan harap anak-anak communicate. Ajarlah berapa banyak vocab dia takkan cuba pun untuk pakai because I'm not interested. So malam esok saya akan share macam mana kita nak buat, apa yang kita boleh buat untuk membuatkan anak interested nak bercakap dengan kita. Okay, so malam ni saya banyak bagi just check dulu anak mungkin ada isu yang mana because isu can be pelbagai. Saya tak boleh nak settlekan masalah anda dalam satu malam. Tapi so anda just go through the process. Okay, sepanjang bulan 1 ni saya akan buat Mummy Back to School. Okay, ada banyak kelas yang saya akan buat. Tu terpulang pada anda rajin ke tak nak follow. Okay, so malam esok pukul berapa tim saya pun tak ingat. Esok pukul berapa, tapi anda boleh register di link yang diberikan. Okay, yang dekat mana-mana nanti tim saya akan bagi link. Alright, so boleh register di link yang diberikan and nanti tim saya akan hantar reminder pada anda. Okay, reminder tu can be email, can be WhatsApp ataupun anda boleh masuk ke grup Telegram sebab saya akan bagi banyak benda kat dalam tu. Okay, grup Telegram and kita akan hantar reminder kat dalam tu supaya anda tak terlepas. So kalau terlepas nasib. So nanti tak adalah terlepas kelas. Kan macam tu pula. So ni saya bagi tahu saya dan it's free, percuma. Saya tak minta bayaran 1 sen pun. Saya just minta anda buat. Belajar dan buat. Alright. Okay, so tu yang tadi yang pertama. So yang kedua adalah saya kata tadi anak tak tahu pun dia kena sebut. So apa teknik kita nak pakai untuk membuatkan anak tahu bila dia nak kena cakap. Jadi teknik dia. Tanpa perlu suruh anak tanpa perlu kita cakap sebutlah adik sebutlah, tak payah. Ada teknik dia untuk kita buat anak tu rasa ini masa dia untuk dia sebut. Macam mana bila dia nak mencelah, bila dia nak communicate tu, bila dia nak kena cakap, bila. Dan baru nanti bila kita sembang dia dah tahu bila nak mencelah because kita dah pernah ajar dia sebelum ni. Okay, so itu yang kedua. Yang ketiga adalah kenapa anak faham tapi tak sebut. Yang ni biasanya anak tadi tu memang tak reti cara nak sebut. Dia just tak reti. Macam mana nak gerakkan organ ni dengan betul. Organ pertuturan kita ada banyak. Bukan mulut je, bukan mulut. Organ pertuturan kita bukan mulut tau. Organ pertuturan kita adalah bibir, otak di seluruh bibir, kita punya gigi, lidah, lelangit keras, lelangit lembut, pipi, rahang, itu organ pertuturan. Ada banyak. So bila kita bercakap, semua benda tu bergerak serentak. Bibir, lidah, rahang, gigi bergerak serentak. Satu movement yang sangat-sangat susah.
untuk orang yang baru nak belajar gerakkan organ yang kecil ni. So that's why kalau anak tak gerti nak tiru, okay, mungkin anak tu memang tak gerti nak gerakkan organ ni dengan betul. This organ yang banyak ni dengan betul. Okay. Dia just tak tahu nak sebut. Because ada setengah anak mungkin dia ada isu pada pergerakan. Tapi bukanlah semua. Kan? Bukan semua. So, maksudnya kita ada cara kena ajar movement. Pergerakan ni, kita kena tolong anak untuk menggerakkan organ-organ ni macam mana nak gerakkan. So, yang tu kita kena tolong dari sudut pergerakan. Tapi pergerakan ni bukanlah kita saja-saja tiba-tiba suruh anak tiru kita buat pergerakan ke. Kalau anak bawah 2 tahun memang takkan buat. Jangan nanti anak bawah 2 tahun, setahun lebih, 2 tahun, kita giduk depan dia, adik buat mulut macam ni, buat mulut macam ni, memang takkan buat. Dia tak, bukan macam tu, ada cara dia. Ada cara dia untuk kita, dia kena be meaningful. Teknik dia kena be meaningful. Yang tu nanti saya share dalam sesi-sesi yang lain. Ada banyak sesi, insyaAllah saya akan run. Okay, ada banyak sesi. Tapi tengok mana satu sesuai lah. Mungkin ada sesi yang tak sesuai untuk semua orang. Sebab kena ada banyak teknik dan ada banyak cara dan setiap spesifik untuk setiap anak yang macam mana masalah dia. Dia tak sama untuk semua orang. Dia tak sama. Saya malam ni ada yang cakap tolong ajar macam mana kan. Saya tak boleh nak ajar macam mana because saya perlu susun the information tu. Dia bukan satu masalah tu saya kata okay buat macam ni terus jadi, tak. Kita tengok anak tu level bercakap dia kat mana, apa masalah dia sebenarnya. Dan teknik tu adalah berkaitan dengan dia. Sometimes teknik tu kadang-kadang benda yang kita dah buat everyday pun. Cuma mungkin tak banyak. Kita dah buat, sometimes most of the time kita dah buat benda tu. Anda dah buat benda tu. It just tak banyak, tak tahu benda tu betul, teknik yang betul dan kita tak buat berkali-kali dan banyak kali menyebabkan anak tu dapat tapi sikit. Dia macam tu. Okay, so sekarang saya nak bantu anda at least untuk dapatkan apa yang anda kena buat. So dia ada perjalanan lah. Okay, yang saya akan bawa anda lalu. Ada topik-topik yang saya akan discuss. Alright. Okay, so dapat something malam ni. Saya tak share teknik lagi malam ni. Teknik banyak sangat kalau saya nak share. Terlalu banyak teknik. Okay. Dan setiap masalah tu teknik lain-lain pula cerita dia. Dia tak adalah semudah. Okay, masalah ni ni teknik dia satu. Bukan. Kadang bukan satu teknik. Ada banyak benda yang kita kena lalu the proses. Alright. 2 tahun kena ada berapa vocab? 70 ke 100? Minimum 50. Minimum 50 yang dah disebut. Dah boleh buat ayat 2 patah perkataan tu 2 tahun. Okay, tu level 2 tahun. Kalau ada 70 ke 100, better. 50 minimum. Okay. So bagi yang nak join, anda boleh klik pada link yang diberikan. Nanti tim saya bantu. Alright, untuk dapatkan link. And boleh daftar kat situ dan nanti tim saya akan remind every time kita ada kelas. Okay. Conclusion, parents belajar teknik dan skill. Of course. Kan, kita nak bersalin pun berapa kelas kita pergi belajar macam mana nak teran. Betul tak? Mana nak bersalin je kan? Kan kita pergi kelas belajar. Saya pergi kelas belajar macam mana nak teran. Kan ini apatah lagi kita nak develop, kita nak didik anak kita to be somebody. Itu saya ada terbaca satu, dia kata kita mendidik anak ni bukan hanya just sekadar untuk dia kenal huruf, dia kenal nombor, tahu membaca, tahu menulis. It's just not that. Bukan tu je, yes itu memang kita ajar tapi bukan tu je tujuan hidup dia. Kita nak mendidik anak kita untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk diri dia sendiri. Maksudnya dia boleh memberi manfaat untuk diri dia, apa knowledge yang dia ada, apa skill yang ada, dia boleh bagi manfaat untuk diri dia sendiri. Dan boleh juga memberi manfaat untuk orang lain juga nanti one day insyaAllah. Untuk kita as a parents and also mungkin orang luar yang lain. Itu yang kita nak lihat. Dan of course dia bukan perjalanan yang mudah. So masa kecil ni perjalanan dia apa? Kita develop dulu all the skill asas, skill bahasa, skill communication, because this skill, communication skill bahasa dia akan guna nanti untuk dia develop more skill. More skill. Lebih banyak skill. Through apa yang dia dah ada sekarang. So itu basic skill yang ada sekarang. Bukan kita terus ajar untuk jadi tiba-tiba jadi apa tu
masuk EU ke tak, terus ajar matematik dia boleh kira tak. Kita ajar dulu bahasa, communication skill, skill yang kita panggil sebagai dengan manusia dulu. Macam mana nak bercakap dengan orang. Dia skill bercakap ni, communication dia bukan hanya boleh cakap, tapi macam mana nak bercakap. Macam mana nak bercakap dengan orang lebih tua. Itu pragmatic skill nama. It's a communication skill. Kan, so kita nak develop within these 6 years, kita nak develop untuk anak tu ada basic skill yang dia akan pakai to develop more skill later on. So, kalau kata communication and language skill ni tak ada, by 6 years, macam mana dia nak belajar more skill, nak belajar lebih daripada tu, kan? Kita kena prepare dia. So, itu tujuan dia. Dan tetapkan tujuan ni untuk mendidik. Anda belajar untuk mendidik. Bukan untuk just hanya sekadar bercakap jadilah. Kan sikit sangat. So, kita akan rasa susah belajar tu. Anda akan rasa susah belajar untuk didik. Anda akan rasa susah. Tapi kalau kita letak, tak apa aku nak belajar ni supaya di skill aku boleh develop anak untuk jadi orang yang bermanfaat untuk diri dan juga orang lain nanti. Dan benda tu akan jadi lebih mudah. InsyaAllah. Okay. So jangan lupa esok pukul 9 I think. Saya lupa 9 ke 9.30 dah 9 kot. So biasa kelas ni dia panjang sikit. Okay, panjang sikit. Back to school. Sebab tu saya buat back to school. Okay, semua mami have back to school. Daddy pun boleh lah, tapi saya gunalah mami sebab ramai mami kat dalam ni. Kan, mami and daddy back to school. Kita back to school untuk kita betulkan balik actually apa yang kita faham tentang kita nak ajar anak bercakap ni. Kita punya kefahaman, even kita punya kefahaman cara kita, style kita. Alright, jumpa esok. Hopefully anda dapat something malam ni from the short sharing yang saya bagi. Okay, so esok pukul 9 ataupun 9.30, saya tak ingat. 9, okay 9. Nanti saya jawab pukul 9. So esok pukul 9 malam, live. Okay, saya akan live. Saya mungkin akan live di FB platform sebab saya nak pakai conteng-conteng. Sebab saya akan menconteng dan menulis. Saya akan pakai screen. Okay, sebab dekat tempat lain ni saya tak boleh nak connect screen. Susah. So dekat page boleh connect screen. Okay, so saya akan berada di page esok. Dan tempat lain tu boleh saya nak live juga tapi tak ada screen lah. Kalau anda nak share di platform lain pun boleh. Okay, tapi kalau nampak screen saya di page. Okay, itu saja. Thank you so much. Jumpa malam esok pukul 9. Bye-bye. Assalamualaikum.